Selamat malam, salam sejahtera. Ini satu lagi pendedahan daripada SPRM. Tangkapan SPRM yang memang mengejutkan kita apabila pengarah bahagian kementerian ditahan ataupun ditangkap. Apa cerita? Wah, ini memang hebat. Sebelum kita teruskan, sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Baik saudara, baru beberapa bulan atau dengan kata lain, baru menghampiri 50 hari Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sudah banyak tangkapan-tangkapan SPRM. Tiba-tiba macam SPRM ini hidup pula. Kalau dulu SPRM macam mati saja kan, macam tiada apa-apa saja beritanya. Tapi sejak 2 menjak ini, selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, memang dikotakan apa yang dijanjikan, iaitu perang menangani rasuah. Apabila saban hari, hampir setiap hari, SPRM melaporkan beberapa penahanan, beberapa penangkapan, dan yang menariknya, bukan ikan-ikan bilis yang ditangkap, bukan ikan-ikan bilis yang ditahan, tetapi kebanyakannya ikan paus dan jerung-jerung besar. Hari ini, di dalam Malaysia kini, melaporkan rasuah bulanan pengarah bahagian kementerian antara 3 ditahan. Bayangkan, ini pengarah, bukan kerani, bukan pekerja-pekerja yang kecil-kecil, tetapi pengarah bahagian kementerian. Ini jerung besar. Tapi kita mengucapkan sabas kerana SPRM makin hari makin berani buat penahanan, bukan saja kepada bilis-bilis tetapi kepada jerung-jerung. Inilah yang kita mahu dilakukan pembersihan sepenuhnya kepada negara kita yang kita cintai, Malaysia. Ikuti terus berita penuh ini. SPRM hari ini menahan 3 individu termasuk seorang pengarah bahagian sebuah kementerian bergelar Datuk kerana disyaki menerima wang rasuah secara bulanan dengan jumlah besar. Wah, ini memang hebat. Bayangkan, rasuah secara bulanan. Gaji mungkin tak cukup, sudah jadi pengarah bergelar Datuk lagi, masih menerima rasuah, wang rasuah secara bulanan. Bukankah ini sesuatu perkara yang menghairankan? Gaji dah besar, pangkat dah besar, tapi masih lagi disyaki menerima wang rasuah secara bulanan dengan jumlah besar. Saudara-saudara, ini memang menarik perhatian. Menurut sumber SPRM, pengarah bahagian bersama seorang perunding projek dan seorang pengarah syarikat binaan yang kesemuanya dalam lingkungan 40-an itu ditahan di sekitar Putrajaya dan ibu pejabat SPRM di Putrajaya antara pukul 11 pagi hingga 11 malam semalam. Menurutnya, kesemua mereka disyaki menerima wang rasuah secara bulanan daripada kontraktor yang mendapat projek di kementerian terbabit. Wang rasuah itu merupakan bayaran kepada kontraktor yang telah dilantik oleh kementerian terlibat sebagai balasan untuk mempercepatkan proses bayaran tuntutan, membantu meluluskan arahan perubahan kerja, variation order, dan lanjutan tempoh masa, extension of time projek, kata sumber itu. Sumber itu berkata, pengarah bahagian itu juga dipercayai menerima suapan wang secara bulanan selain mendapat segukan seperti barang-barang mewah untuk kegunaan peribadi. Difahamkan pengarah kementerian atau bahagian kementerian itu kini direman 7 hari, manakala 2 lagi direman selama 3 hari bermula hari ini. Pengarah kanan bahagian siasatan PDRM Datuk Seri Hisamuddin Hashim yang mengesahkan penahanan itu berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Apa komen kamu dengan keaktifan dan juga prestasi luar biasa SPRM sejak akhir-akhir ini? Kita hairan kenapa sebelum ini SPRM macam jarang-jarang membuat tangkapan, tapi sejak akhir-akhir ini begitu aktif pula tangkapan dan penahanannya. Dan yang luar biasa, kita bangga bukan kaleng-kaleng yang ditahan, bukan ikan-ikan bilis, tapi jerung-jerungnya. Seperti yang saya pernah kata,
Untuk selesaikan masalah rasuah di Malaysia, ianya harus dimulakan dengan jerung dahulu, bukan ikan bilis. Karena kalau ikan bilis ditangkap, jerungnya tetap ada di situ, memusnahkan negara kita. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih karena terus menonton channel ini. Baiklah saudara, terus direct to the point. Kita sangat gembira dengan pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim pada malam ini, apabila apa yang kita harap-harapkan akhirnya diumumkan oleh beliau. Akhirnya beliau umum pengecualian tol sempena Tahun Baru Cina. Wow, ini memang luar biasa. Pasti orang-orang yang tidak meminati Anwar Ibrahim ataupun hater kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, pasti banyak isu yang mereka akan cakap, macam-macam lah yang mereka cakap. Dalam ruangan komen di dalam berita diumumkan ini, yaitu Perdana Menteri Umum Pengecualian Tol sempena Tahun Baru Cina, ramai yang menyambut dengan nada yang sinis, ramai juga yang menyambut dengan nada yang gembira. Mereka kata, sekurang-kurangnya Anwar Ibrahim telah pun membantu mereka ringan beban untuk membayar tol sempena Tahun Baru Cina itu. Tetapi ada juga orang yang secara sinis mengomen dan cuba menyindir Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan janji-janji. Kononnya pernah berjanji untuk menurunkan harga minyak dan sebagainya. Namun saudara-saudara, ini satu berita yang memang kita tunggu dan luar biasa, sesuatu yang baik untuk kita semua. Rakyat Malaysia akan menikmati perjalanan bebas tol di semua lebuh raya di seluruh negara selama 2 hari, yaitu 20 hari bulan dan 21 Januari, sempena Tahun Baru Cina. Menurut Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Kementerian Pengangkutan dan Kerja Raya telah membincangkan inisiatif itu yang membawa kepada implikasi keuangan RM40 juta dengan syarikat konsensi dan berhasil mencapai persetujuan. Perjalanan bebas tol akan dikenakan kepada semua jenis kenderaan. Inisiatif ini akan meringankan beban keuangan setiap orang yang pulang ke kampung halaman mereka, bukan sahaja orang Cina, tetapi orang Melayu, India dan lain-lain juga. Anwar Ibrahim mengatakan beliau hanya ingin menasihatkan pengguna jalan raya supaya berhati-hati di jalan raya, ikut peraturan dan elakkan daripada menjadi sebahagian daripada statistik kemalangan jalan raya yang terus meningkat setiap tahun. Kata Perdana Menteri pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat mingguan Kabinet di Putrajaya hari ini. Tahun Baru Cina jatuh pada 23 Januari iaitu Ahad dan 24 Januari Isnin tahun ini. Plus Malaysia Berhad Plus baru-baru ini mengumumkan bahawa ia menjangkakan 2 juta kenderaan sehari di lebuh raya utara selatan pada waktu kemuncak tempoh perayaan akan datang. Peningkatan 20% daripada jumlah trafik biasa. Selain itu, Kementerian Kerja Raya juga telah mengurangkan had laju di jalan persekutuan di seluruh negara sebanyak 10 km sejam, berkuat kuasa dari 18 hingga 27 Januari sempena sambutan Tahun Baru Cina. Saudara-saudara, kita ucapkan terima kasih tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim kerana mengotakkan janji untuk mengecualikan tol sempena Tahun Baru Cina. Meskipun ramai orang yang menyindir secara sinis, mereka kata berapa sangatlah, tetapi nampaknya apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim ditepati dan implikasi keuangan 40 juta ini sebenarnya satu jumlah yang bukan kecil daripada kerajaan yang telah disumbangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Diharapkan dengan pemberian tol ini yang dapat membuatkan orang-orang yang menggunakan jalan raya bukan sahaja orang Cina, tetapi orang Melayu, India dan lain-lain tersenyum dan gembira pada waktu cuti ini. Sekian dulu, kita ikuti ulasan yang seterusnya.